Sejuk. Dia tembak itu. Kipas boleh? Kipas tak? Dah. Cukup. Nanti masuk dia. Kipas bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi ma'ahu unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil ahyar sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kuliah kita pada malam ini saya ingin menjelaskan satu isu besar yang telah melanda pemikiran agama orang-orang Islam di Malaysia, yang telah menggemparkan sebahagian orang Islam di Malaysia. Mungkin tuan-tuan ada yang menyedari, ada yang tidak. Satu berita yang menggemparkan ialah seorang pelajar mendakwa mimpi berjumpa Rasulullah. Lalu pelajar tahfiz ini menangis bukan setakat satu hari tapi beberapa hari, sehingga pulang ke kampung pun di sana menangis terus menangis. Kemudian salah seorang ustaznya pula beritahu kepada orang ramai bahawa memang betul kejadian itu. Berikutan dengan itu maka timbullah sanggahan yang bermacam-macam. Jadi pada malam ini saya nak terangkan bagaimanakah sikap kita, pegangan kita yang sebaik-baiknya. Melihat Rasulullah dalam mimpi memang ada kemungkinannya. Begitu juga melihat Rasulullah masa kita jaga pun ada kemungkinannya dilihat dari sudut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma melihat Rasulullah ini dalam mimpi ke, dalam masa jaga ke, biasanya diistilahkan dengan istilah yaqadhah. Kalimah yaqadhah maknanya jaga. Lawan daripada naum. Naum itu tidur. Kenapa istilah ini digunakan? Karena ada sebuah hadis Nabi yang menyebutkannya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani yaqadatan. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang berkenaan.
siapa yang melihat aku dalam mimpi, sesungguhnya dia macam melihat aku dalam jaga. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, kerana syaitan itu tidak boleh menyerupa dengan rupaku. Daripada hadis ini tuan-tuan ya, maka timbullah istilah yaqadah, pendidikan istilah yang digunakan untuk menerangkan bahawa bila yaqadah terhadap Rasulullah, berarti dia nampak Rasulullah dalam mimpi ke dalam jaga. Kenapa nampak Rasulullah ni jadi perkara yang besar dalam Islam ataupun dibesar-besarkan? Sebabnya ialah kerana melihat Rasulullah itu pahalanya sangat besar. Berdasarkan kepada hadis Nabi, di mana Rasulullah bersabda, la yadkhulun nara man ra'ani wala man ra'a man ra'ani walau bisab'ina wasitatan. Tidak akan masuk neraka orang yang nampak aku. Begitu juga tidak akan masuk neraka orang yang nampak orang yang pernah nampak aku. Macam sahabat nampak Rasulullah, tak masuk neraka. Tabi'in nampak sahabat. Jadi sahabat tak akan masuk neraka. Kemudian Rasulullah menyambung, walau bisab'ina wasitatan. Begitulah seterusnya sehingga sampai ke 70 generasi. Kalau kita tengok apa yang dikira oleh setengah ulama dalam kitab ni, terutamanya kitab-kitab tasawuf, kerana ilmu tasawuf dia mementingkan penjelasan tentang silsilah seorang guru, sama ada bersambung-sambung atau tidak kepada Rasulullah. Dalam setengah kitab tasawuf, sejak Rasulullah sampai zaman kita ni, zaman hidup kita ni, lebih kurang antara 42 hingga 45 generasi. Jadi 70 pun belum, 50 pun belum melintasi 50, masih banyak lagi. Tapi setengah ulama kata, pandangan setengah ulama menegaskan, walau bisab'ina wasitatan, itu maknanya, maksudnya ialah sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Jadi kerana itulah maka melihat Rasulullah itu pahalanya besar, boleh menyelamatkan kita daripada masuk neraka, terutamanya bila kita ingatkan, hubungkan dengan syafaat Nabi ya. Kerana bila nampak Rasulullah itu dengan sendirinya kita akan dapat syafaat ya. Syafaat Nabi itu akan mengalir pada kita. Hari itu sudah saya terangkan ya, apa makna syafaat. Syafaat Nabi ialah kebaikan yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kebaikan zahir dan batin, dunia dan akhirat, yang bertambah-tambah dan kekal sampai hari kiamat. Sebab itulah melihat Rasulullah itu pahalanya besar, boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Dalam hubungan ini tuan-tuan, dalam hubungan yaqadah ini, umat Islam bolehlah kita bagikan kepada 3 bahagian. Ada segolongan umat Islam menolak secara total, tak ada
tak ada orang yang boleh melihat Rasulullah kerana Rasulullah akan meninggal. Mimpi pun susah, apatah lagi tengok Rasulullah tubuh badannya. Yang menolak secara total. Alasan mereka apa dia? Kerana bila Rasulullah meninggal, para sahabat ketika itu menghadapi macam-macam masalah yang besar. Tapi tak ada seorang sahabat pun mimpi jumpa Rasulullah atau nampak Rasulullah, kira-kira tak ada. Ini alasannya. Kerana itu golongan ini menolak secara total. Yang kedua, menerima cara melampau. Ini juga salah. Tolak cara total salah, menerima melampau-lampau pun salah. Macam mana melampau-lampau? Dia ngaku Rasulullah datang ajar dia. Macam pernah berlaku di Singapura, seorang gangster namanya Hasan bin Junid. Tepat umur dia 40 tahun, didatangi oleh Rasulullah. Kononnya lah, setiap hari Rasulullah ajar dia agama, sehingga beliau Hasan Junid ni taubat, jadi baik. Lalu apa yang Rasulullah ajar itu dibukukan. Hasan bin Junid ni ada seorang murid yang taat, asal Melaka, namanya Pak Kasim. Pak Kasim ni tulis ajaran dia ni, disebarkan. Dalam tahun 90-an, Pak Kasim ni datang Sri Kundang, kampung saya. Dia ajar orang ramai. Tapi dia ubah sikit lah ajarannya itu. Dia kata ilmu kaji ilmu kaji agama. Jadi agama ini dikaji, tapi akhirnya jadi sesat lah. Sudah dipetuakan di Majlis Fatwa Selangor, sesat ajaran Pak Kasim. Jadi ini penerimaan yang melampau. Penerimaan yang melampau ni pun banyak. Maknanya salah lah. Jadi yang ketiganya ialah menerima kebenaran berlakunya yaqadah, tapi dengan batas-batas ilmu yang ditetapkan oleh ulama. Berkaitan dengan ini tuan-tuan, maka ada dua ulama. Ada dua ulama yang pandangannya boleh kita pegang. Pertama, pandangan Imam Ghazali. Menurut pandangan Imam Ghazali, bila seseorang mukmin itu bersungguh-sungguh taat kepada Allah, makin bersih zahir dan batin, disayangi oleh Allah, maka harus berlaku bagi orang tersebut dikurniakan oleh Allah memandang misal tubuh badan Rasulullah, misal atau gambaran, bukan tubuh badan sebenar, misal saja. Misalnya kita tahulah bayangan macam cuma rupa gambaran Rasulullah, bayangan saja, bukan tubuh badan yang sebenar. Ini kata Imam Ghazali. Seorang lagi ialah Imam Syuuti. Imam Syuuti ini hidup 400 tahun selepas Imam Ghazali. Beliau meninggal dunia tahun 909. Boleh melihat tubuh badan Rasulullah yang sebenar, bukan setakat misal bayangan saja, tapi tubuh badan yang sebenar. Pandangan Imam Syuuti ini beliau muatkan dalam sebuah kitab yang bertitul Tanwirul Khalaq fi Jawazi Ru'yatil Nabi wal Malak. Kalau dalam bahasa kita, Tanwirul Khalaq itu artinya menerangkan malam yang gelap mengenai hukum keharusan melihat Nabi dan
malaikat. Bukan saja Nabi, ya, malaikat pun boleh. Jadi yang sebaik-baik kita jadikan pegangan ialah pandangan Imam Ghazali dan pandangan Imam Syuuti. Cuba Imam Syuuti dia ingatkan kita, ingatkan kita, bila kita dapat pengalaman atau dikurniakan oleh Allah melihat Nabi dalam mimpi ataupun betul-betul, kita tak boleh cerita. Tak boleh diceritakan pada sesiapa saja. Kalau diceritakan, nanti bukan saja berdosa, nanti menimbulkan huru-hara, fitnah. Ini yang berlaku. Kerana murid itu bercerita, pula disokong oleh gurunya pula viralkan, habislah. Kemudian ditemui oleh golongan orang yang menolak sihir total. Jadi dijadikan bahan senda gurau. Jadi semua jadi tak betul. Jadi ketinggalan Imam Syuuti kata, walaupun benar boleh berlaku, harus berlaku, tapi bukan semua orang, sangat jarang berlaku pada seseorang. Dan tidak boleh diceritakan. Ramai ulama mengatakan begitu, tak ada cerita. Antaranya ulama moden, zaman moden ini ialah Doktor apa itu di Syria, Doktor siapa? Doktor Muhammad Ramadan Buti. Saya baca tulisan dia. Dia kata tidak boleh. Apa menceritakan itu dosa besar. Ujuk riak, saudara, tentu menjadikan orang ramai jadi kebingungan, huru-hara. Dia kata tak boleh. Lebih-lebih lagi bila diterangkan dalam majlis ilmu macam ni atau khutbah jemaah, lagi dah tak boleh. Timbullah masalah. Macam mana kita boleh temui barisan ulama, berpuluh-puluh ulama yang dikatakan pernah menemui Rasulullah saya jaga. Kalau kita buka buku, tuan-tuan, ada. Saya pernah buka satu buku, saya lupa buku tu. Barisan ulama yang pernah melihat Rasulullah cara jaga, berpuluh orang. Jadi macam mana, kalau tak boleh cerita, macam mana orang ramai boleh tahu ni? Nah, ini dijawablah oleh setengah ulama. Barisan ulama, adanya barisan ulama yang dikatakan pernah melihat Rasulullah secara jaga itu mereka menceritakan tanpa mereka ceritakan tak sengaja bercerita. Seumpama apa, dia menceritakan kepada isteri, isteri ni pula cerita pada orang lain. Jadi lama-kelamaan melebar. Atau orang yang dapat nampak, orang yang dikurniakan oleh Allah ya qadha ni bercerita pada seorang kawan, tak sengaja. Kawan ni cerita, akhirnya dapatlah tahu. Makan masa berpuluh tahun, beratus tahun, jadi orang ramai tahu. Jadi bagaimanapun, kaedah tidak boleh menceritakan itu, mestilah kita pegang. Setengah ulama memberi alasannya kenapa tak boleh cerita. Setengah ulama memberi alasan begini, kalau mukjizat tujuannya untuk diwar-warkan, diceritakan, biar semua orang tahu. Tapi melihat Rasulullah secara jaga ini adalah karamah. Karamah
wajib disembunyikan, tak boleh diwar-warkan. Ini kaedahnya. Kenapa pula karamah disembunyikan? Mereka jawab, setengah ulama jawab, kerana keterangan ni banyak. Setengah ulama kata karamah datangnya daripada Allah, hanya Allah akan kurniakan kepada orang yang amanah. Jadi kalau karamah ni diwar-warkan, berarti orang tersebut tidak amanah. Ada kemungkinan apa yang didapati itu bukan karamah. Apa yang didapati itu mungkin tidak betul. Macam mana pun ya, kalau kita baca banyak kitab tentang karamah ni, dihubungkan dengan wali Allah, dihubungkan dengan orang-orang yang hampir kepada Allah. Wali-wali Allah, orang-orang hampir kepada Allah ni, bila dapat karamah takut. Bukan suka, takut. Disembunyikan. Disembunyikan. Jadi kalau kita ingatkan disiplin ini tuan-tuan, bila kita temui seorang mendakwa, dia berjumpa Rasulullah, ini sudah berlawanan lah dengan pegangan disiplin orang yang sebenar-benar pegang disiplin Islam ni. Jadi itulah ya, kita kalau misalnya dikurniakan oleh Allah, nampak Rasulullah, kita tak boleh cerita betul ke salah, kita diam. Cerita memang jadi masalah. Kebanyakannya orang yang menceritakan pengalamannya yaqadah terhadap Rasulullah, kebanyakannya memang palsu. Memang palsu. Tak betul. Lebih-lebih lagi apabila pengalaman yaqadah itu atau mimpi jumpa Rasulullah itu banyak kali, banyak kali, itu menunjukkan palsu. Banyak kali itu macam mana? Ada kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, sampai berpuluh kali. Ini memang tak betul. Sebab apa? Kalau Rasulullah dikurniakan oleh Allah satu-satu mukjizat sekali saja, kalau Allah kurniakan mukjizat, maka lain mukjizatnya, tak sama dengan yang pertama. Misalnya Allah kurniakan mukjizat keluar air di celah jari, sekali je. Mukjizat lain bukan sama. Jadi begitulah kalau seorang itu mendakwa, dia dapat yaqadah dari Rasulullah berkali-kali, itu memang tak betul. Kalau yang pertama dapat yaqadah Rasulullah, lepas itu mungkin beberapa tahun kemudian dia dapat yaqadah Nabi Musa lah misalnya, mungkin betul sebab berlain. Tapi kalau berkali-kali ini memang contoh berkali-kali itu dulu di Malaysia ni dilanda oleh satu gelombang orang suka berselawat ramai-ramai, ya nana tu. Ada di antara peserta tu dia kata nampak Rasulullah. Ketika di Kuala Terengganu nampak Rasulullah, ketika buat di Putrajaya nampak Rasulullah, ketika buat di Indonesia nampak Rasulullah. Ini tak betul. Sudahlah diceritakan, kemudian berkali-kali. Kenapa tuan-tuan kalau berkali-kali ini, berulang-ulang kali ini, itu adalah perkara yang batil? Berpandu kepada pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani dan kitabnya Kurnia. Dia kata kalau karamah sekali ya, datang daripada Allah. Kalau berkali-kali, itu dah jadi kebolehan orang itu. Kenapa orang itu boleh berkali-kali? Sebab
ada kemungkinan ada syaitan dalam diri dia yang membayang-bayangkan. Sebab itu kalau ada 3 orang tuan-tuan, 3 individu, kasyafnya 24 jam, B kadang-kadang kasyaf, kadang tidak, C tak ada kasyaf langsung. Mana yang betul? Yang paling betul yang C. Tapi masyarakat kita kata A lah, sebab dia 24 jam kasyaf. Sebenarnya 24 jam kasyaf ni kebolehan orang itu. Bila kebolehan itu bukan kasyaf, bukan kasyaf karamah, tapi itu ada unsur-unsur yang mendalami di kasyaf. Orang yang kasyaf 24 jam ni kita boleh hilangkan. Kita boleh hilangkan. Menunjukkan bahawa kasyaf itu kasyaf syaitan. Kita halau syaitan tu, hilanglah. Saya ingat dalam tahun mungkin 96 ada seorang pemuda, dia telefon saya. Dia dapat nombor telefon saya ni entah dari mana, saya pun tak tahu. Dia kata, "Ustaz, saya ni duduk di alam kasyaf, Ustaz." Saya pun terpanjat. Macam mana awak boleh mengaku duduk di alam kasyaf? Sebab saya mengamalkan ilmu tempur jin. Ilmu tempur jin. Saya ingat lagi. Saya hebat sangat ilmu awak ni. Macam mana awak amalkan? Saya baca ayat kursi sehari sekian, Fatihah sekian. Saya duduk bertapuk. Di mana awak tapuk? Gua mana? Dia kata dalam gua, dalam pondok durian. Saya duduk seorang 6 bulan. Makan apa yang ada. Rambut panjang tuan-tuan. Dia datang jumpa saya. Entah macam mana, apa tujuan dia pun saya tak tahu. Saya nak jumpa ustaz juga. Saya nak tunjukkan macam mana kehebatan kasyaf saya. Saya ambil dia naik kereta api dari Betapah kat Kuang. 6 bulan dia tak mandi tuan-tuan. Dia tolong kiri kanan, sana banyak jin dekat apa itu Tasik Biru. Tasik Biru ni penuh dengan makhluk halus. Sampai rumah saja saya pun berani, dia budak muda, umur dalam 26, bawah 30-an. Kata saya, "Awak ni 6 bulan tak mandi, tak apa, rambut panjang, bau satu macam lah. Boleh tak saya suruh awak bergunting?" Saya panggil seorang murid saya, "Pak, gunting bindik." Lepas tu saya mandikan. Kata saya, "Bawa awak ni busuk, saya nak gosok limau." Saya mandikan, gosok limau tuan-tuan. Dah gosok limau, sebenarnya saya nak buangkan jin yang dia dapat tu. Dia pun dah pakai pakaian yang lain. Saya pun ajak keluar keliling Tasik Biru sampai mana-mana yang dia nampak banyak jin tu. Cuba tengok Tasik Biru ada jin lagi tak? Tak ada lah. Kenapa ya? Tadi banyak. Itulah tunjukkan awak kasyaf jin. Tahu tak jin yang duduk dekat mata awak tu? Sudah saya mandikan awak, keluar. Baik tu awak tak nampak lagi. Akhirnya di aku tuan-tuan ni, saya suruh tobat. Suruh semayang. Akhirnya dia duduk rumah saya dekat Sungai Penjara sana dengan budak-budak muda. Akhirnya tak semayang. Dia kata alasannya sakit. "Ustaz, saya ni kan sakit, mana boleh semayang?" Akhirnya kawan-kawan dia halau, pergi mana tak tahu. Jadi gitulah ya. Kalau kasyaf 24 jam ni kasyaf jin. Yang jarang berlaku kasyaf ni yang sebenar ni. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu ada kasyaf.
Ya, ketika dia menjadi khalifah, semasa dia baca khutbah, tiba-tiba nampak, kan saya dah terangkan itu kan, nampak tentera Islam dalam bahaya. Tapi selepas itu, bila Abu Lu'lu' bayangkan nak bunuh, dia tak kasyaf. Itu betul lah. Kerana kasyaf itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbalik semua Yaqadah tadi ya. Yaqadah ni yang sebenarnya boleh berlaku, tapi sangat jarang ya. Sangat jarang. Jadi kita mesti terima cara yang betul. Kita tak boleh tolak. Kalau tolak, maknanya kita menolak hadis Nabi, menolak pandangan Imam Ghazali, pandangan apa itu Imam Syuti, dan pandangan ulama, ramai ulama lain. Daripada ni tuan-tuan Yaqadah terhadap Rasulullah, timbullah Yaqadah tokoh-tokoh lain. Ini dah lagi jauh lah. Akhir zaman ni Yaqadah terhadap apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Saya fikir ya, sejak saya kerja di UM, sejak belajar sampai saya pencin, agak saya ada berpuluh orang yang mengaku nampak Imam Mahdi, belajar dengan Imam Mahdi ya, berkumpul dengan Imam Mahdi, diberi pedang oleh Imam Mahdi. Banyak ya. Ini semuanya tak betul ya. Kalau di Indonesia tahun 45 ada seorang bernama Kartowijoyo. Saya dapat tahu ni ada sebuah tesis ya, yang ditulis. Tesis ini tesis MA, menceritakan kisah Kartowijoyo mengaku sebagai Imam Mahdi. Hebat tuan-tuan, sebab ada tentera, dia ada senjata api, ada pasukan tenteranya sendiri lawan tentera Soekarno, tapi kalah tewas bila Soekarno gerakkan pasukan tenteranya, tentera elitnya yang dinamakan Siliwangi. Dia tewas sebab pengikut Kartowijoyo ni menganggap Kartowijoyo ni boleh gaib diri, boleh kebal, takluk ditembak, tapi akhirnya tembak mati juga. Jadi itulah ya, sampai Yaqadah kalau akhir zaman ni ialah Imam Mahdi. Tokoh-tokoh lain yang terkenalnya ialah Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi Khidir. Ini orang mengaku ni memang banyak. Ini wajib kita tolak. Seorang kawan saya dia Yaqadah dengan siapa? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo tu ikut di mana-mana, jadi penasihat dia. Tapi nasihatnya satu pun tak betul. Sehingga akhirnya dia tak sembahyang ya. Dia dah meninggal lah tahun 2014. Saya bersungguh-sungguh nasihatkan dia ini syaitan, dia mati-mati. Dia kata tidak, ustaz mana nampak. Dia yakin tu pasal apa tuan-tuan Dia pergi ke Masjid Demak, masuk aja masjid itu, dekat tiang tatal tu dia ceritakan dia nampak nama dia Banwar bin Roslan bin bawah sekali Sunan Kalijogo. Bukan main-main, kata dia, betul. Tapi saya tetap kata yang mendakwa Sunan Kalijogo ni iblis ya. Tandanya apa? Awak tak sembahyang, tak puasa. Dan dia cakap semuanya, pandangan agama dia tu semua berlawanan. Sehingga dia boleh tengok apa nasib orang dalam kubur. Dia kejam tu. Saya nak tengok bapa awak Haji Siddiq lepas tak sisa kubur. Oh, alhamdulillah. Di Johor ada seorang kiai terkenal, Kiai Samsudin, meninggal juga.
Dia pun cakap, aku nak tengok lah Pak Yai ni lepas tak rangkul. Oh iya, tak lepas. Senang. Ini memanglah ya, memang ini berlawanan. Itu tak betul. Mati-matilah saya kawan-kawan jumpa dia 10 kali nasihat. Masa dia sakit pun dia tak peduli. Apa salah aku? Aku betul. Kamu saja yang tak faham. Sampailah dia mati, dia tak sembahyang, tak puasa. Kenapa? Dia yaqadah dengan Sunan Kalijogo. Ini baik-baiklah. Lanjutan daripada yaqadah ni tuan-tuan, maka timbullah apa yang dinamakan majlis yaqadah. Ini perlu juga. Majlis yaqadah. Majlis yaqadah ni di Malaysia ni timbul apabila dulu satu masa kumpulan Arkom di Sungai Penchala mengadakan majlis yaqadah. Dan majlis ini memang majlis yang salah lah. Apa yang dimaksudkan majlis yaqadah? Majlis zikir lepas isyak, wirid zikir tertentu, ada yang memimpin. Selepas zikir itu nanti dia ceritalah. Saya dapat tahu kerana pemimpin Arkom dia sendiri cerita pada saya. Setelah dia keluar daripada pertubuhan Arkom, dia cerita dengan saya. Antaranya seorang Ustaz Muhammad Rosdi Yusof daripada Kedah. Dia keluar dari Arkom tu, dia baik dengan saya, dia cerita. Kebetulan pejabat agama Pahang mengumpulkan orang-orang Arkom untuk dibaik pulih akidah. Ustaz Muhammad Rosdi Yusof ni dia tulis kertas kerja tentang yaqadah Arkom. Saya terangkan yaqadah dalam tasawuf. Jadi situlah saya tahu macam mana yaqadah, majlis yaqadah Arkom ni daripada kertas kerja Ustaz Rosdi Yusof ni. Abang dia pun terkenal lah di Kedah. Siapa nama tu? Lupa lah. Jadi majlis yaqadah ni sebenarnya pun majlis yang dipimpin oleh diselewengkan oleh syaitan juga. Majlis yang tak betul. Pemimpin majlis yaqadah ni nanti akan bercerita macam-macam. Antaranya apa? Imam Mahdi tadi ada datang. Kamu tak nampak? Saya nampak. Tadi ketika kita buat yaqadah, saya dapat berdialog dengan Rasulullah. Rasulullah di depan-depan. Cerita sampailah menceritakan perjalanan keadaan rohani hadirin. Alhamdulillah ni Haji Zul ni, hari itu dia bertaubat beribu dah, taubatnya sudah diterima. Misalnya begitulah. Tapi dia ni hatinya tak jujur lagi, taubatnya belum diterima. Itu yaqadah macam itulah, menceritakan. Ini maklumat ni saya dapat daripada apa? Ustaz Muhammad Rosdi Yusof dalam seminar tu dibuat di sana dekat satu hotel jadi penting ke mana saya lupa. Jadi majlis yaqadah ni juga sebenarnya pun salah, itu tak betul. Malahan di sini dekat Damansara kota, bukan kota Damansara, Damansara Damai, situ pun ada satu kumpulan yang buat majlis yaqadah. Salah seorang pengikut tu keluar, lari jumpa saya. Dia cerita. Saya tanya siapa yang bawa? Si Fulan. Oh, si Fulan tu saya kenal. Kenalan saya juga orang Kuala Terengganu. Kalau dia itu awak larilah, memang tak betul. Jadi daripada yaqadah pada Rasulullah, akhirnya yaqadah pada tokoh-tokoh agama lain,
akhirnya menjadi majlis yaqadah. Dalam majlis yaqadah ni kadang-kadang orang yang memimpin tu dia mengaku dia bercakap ni bukan dia. Yang bercakap ni si Abdul Qadir Jalani, yang bercakap ni Nabi Allah Hidayah. Jadi masing-masing ambil lah, catat betul-betul. Malahan ada yang mendakwa yang diucapkan itu adalah wahyu. Ini adalah wahyu, jaga baik-baik, catatkan betul-betul. Bukan senang dapat wahyu. Tapi ada yang catat, bila Rasulullah meninggal mana ada wahyu? Oh, ini bukan wahyu risalah, ini wahyu apa nama wahyu ilham. Macam apa Allah wahyu pada semut tu, wa auhayna ila namli. Wahyu di situ maknanya ilham. Allah ilhamkan pada semut. Dengan keterangan tu diterima jugalah. Pasal pemimpinnya itu dianggap hebat. Pemimpinnya itu seorang pesara UN. Dia ngajar jabatan pengajar Islam. Wah, memang tuan-tuan kalau kita tengok tu cara jalan, cara toleh, memang kita tak terbuat lah. Dia ngajar tu tuan-tuan, masa itu saya jadi murid dia. Dia pensyarah. Dia ambil kapur, dia ambil apa, tulis kat whiteboard tu. Ambil kapur, pelan-pelan je. Kalau kita gitu kan, pelan-pelan. Dah habis, dikesat tangan, duduk tertib betul. Tapi itulah, sayangnya dia dapat yaqadah yang salah. Rasulullah, Imam Mahdi itu biasa saja pada dia. Akhirnya tuan-tuan, grup ni pindah ke, berhenti semua, letak jawatan ramai-ramai, pergi ke mana? Pasir Mas, satu kampung nama Kampung Tal 7. Saya pun pergi tengok sana. Di situlah mereka berkumpul. Imam Mahdi selalu datang, tapi seorang undur diri. Akhirnya salah seorang pemimpin besarnya itu jatuh dalam perigi mati. Pasal apa? Saya dengar-dengar dia gila. Dia gila apa? Dia sawan. Kepala ke bawah. Matilah. Akhirnya bubar. Sampailah sekarang. Ini semua berasal daripada yaqadah. Daripada yaqadah. Jadi kita boleh percaya dan ikut disiplin yang betul, jangan kita terpengaruh. Cuma kita percaya boleh berlaku. Kalau orang dakwa jangan dengar habis. Pasal apa? Kalau kita tolak pun tak dosa. Kalau kita tolak, aku tak percaya engkau jumpa Rasulullah, tak berdosa. Malah lebih baik Kerana tidak ada yang mewajibkan percaya. Bila-bila lagi pentenak akhir zaman itu. Jadi itulah kesimpulannya yang pendekkan kita. Yaqadah ni memang boleh berlaku menurut pandangan ulama seperti yang saya terangkan. Cuma bahayanya jangan dipercayai secara melampau dan jangan ditolak secara total. Yang menolak secara total ni biasanya orang yang berpaham Wahhabi lah. Pahaman Wahhabi memang tolak secara total. Pun tak boleh, sebab ada dalil-dalil yang jelas. Jadi saya fikir setakat ni saja. Ada siapa nak bertanya satu soalan? Ya. Yang budak sekolah tu apa ceritanya hujung Ustaz? Apa dia? Yang budak sekolah, budak tahfiz. Habis itu dia kata budak itu dia daripada Kemboja. Dia balik kat sana pun kat sana menangis saja. Saya rasa masuk hantu lah.
Kalau dah menangis saja tak berhenti-henti, masuk syaitan dah senangnya. Itu kalau dimandikan mungkin hilang, diobatkan dah. Kan itu kan perkara yang pelik. Tapi yang salah itulah guru dia itu war-warkan. Patut tutuplah. Jangan cerita habis. Bila war-warkan, orang Wahbi sukalah. Sekarang ni timbul apa tuan-tuan? Timbul apa? Zikir. Hu. Jadi viral. Orang barang Wahbi hantamlah. Orang ahli sunnah wal jamaah zikir hu. Walaupun zikir ni betul, tapi oleh kerana orang yang berpaham Wahbi itu zikir Allah pun tak boleh, apa lagi hu. Lagi jauh. Zikir Allah pun tak boleh. Dia kata tak ada disebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis. Dia kata dah periksa dah. Padahal buka aja Quran tu kita jumpa banyak. Tapi mereka ni tak tahulah. Masih tetap mengatakan zikir Allah tak ada faedah. Ini di mana tuan-tuan? Asalnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia tahun 728 Hijrah. Dia membetulkan zikir Allah ini tidak boleh. Kerana apa? Dari segi nahu tidak lengkap, tidak menjadi ayat yang lengkap. Jadi kalau Allahu Akbar, ayat lengkap. Jadi Allah saja tak boleh. Allah itu bukan ayat yang lengkap, bukan jumlah mufidah. Jumlah mufidah ni dalam bahasa kita ayat yang lengkap. Tapi itu sudah dijawab oleh para ulama. Walaupun Allah satu perkataan sebenarnya merupakan jumlah mufidah, ayat yang lengkap. Sebab asalnya ya Allah dibuangkan ya unida itu jadi Allah. Di dalam Quran ada macam tu ya. Tapi mereka yang berpegang dengan pandangan Ibnu Taimiyah tak mau dengar, tetap juga mengatakan zikir Allah ni tak ada dalam sunnah, tak ada dalam Islam, tak boleh, tak ada faedah. Jadi begitulah tuan-tuan. Memanglah kita ni menghadapi masalah. Itulah. Dan satu-satu negeri di Malaysia ni berpaham Wahbi, muftinya Wahbi Perlis. Dia didirikan apa? Universiti sendiri pun di Perlis ya. Apa itu Universiti College Islam Perlis. Yang baru-baru ni dilantik Dr. Ruzaimi Ramli sebagai apa? Pengarah dia. Rektor dia. Dia tak tahulah ya. Jadi saya fikir cukuplah dekat tu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina wa li muallimina li masyayikhina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام